Didik TV KPM. Satu ikrar, sejuta harapan. Dan inilah tajuk yang kita bincangkan bersama-sama dengan Cikgu Linda dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4. Membincangkan tentang pendermaan organ. Ada macam-macam mitos. Ada yang kata takut, ada yang kata tak boleh, ada juga yang kata sebenarnya boleh. Dan mitos ataupun fakta dan mitos inilah yang kita nak tanya Cikgu Linda. Macam mana sebenarnya ni Cikgu? Ya, mari Cikgu Linda terangkan ya. Bagi yang kabur jadi jelas, yang jelas lagi terang. Betul. Kan? Okey, baik. Fakta atau mitos? Okey, baik. Yang sebenarnya dia macam ni. Fakta atau mitos pendermaan organ semasa hidup ya. Ni semasa hidup ya, bukan yang sudah meninggal dunia. Mitosnya, anda mudah sakit dan banyak aktiviti harian terjejas selepas menderma organ. Jadi ramai yang beranggapan sebegitu. Sebenarnya faktanya ialah penderma organ boleh menjalankan rutin harian seperti biasa dan terus sihat selepas menderma organ. Seterusnya, mitos yang kedua iaitu penderma organ perlu menjalani pembedahan yang menyakitkan. Yang sebenarnya tidak, iaitu pembedahan transplant organ akan dilakukan dengan penuh berhemah dan menggunakan bius penuh. Jadi tak rasa sakitlah kan Mira kan? Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, mitosnya ramai yang berpendapat bahawa penderma organ memerlukan masa yang lama untuk pulih dan sembuh setelah pembedahan dijalankan. Namun faktanya penderma organ akan pulih dan sembuh dalam masa yang singkat serta boleh menjalankan rutin harian seperti orang biasa selepas menderma organ. Jadi itulah dia, sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh bahawa pendermaan organ ini tidak menyakitkan, boleh menjalani rutin seharian seperti biasa bagi penderma organ yang masih hidup. Ya Mira ya? Baik Cikgu. Okey, baik. Jadi sekarang ini Cikgu Linda cerita je kan. Jadi kita naklah sesi soal jawab. Saya nak tanyalah pada anak-anak murid saya, ada tak soalan yang bermain di minda kamu? Siapa nak bertanya? Cikgu, saya tak pastilah perkara ini. Saya nak tahu sangat tentang perkara ini. Siapa nak bertanya? Silakan. Ada sebarang soalan? Saya soalan dulu. Silakan Amal. Silakan Amal. Adakah semasa bedah siasat, organ dan tisu akan diambil tanpa pengetahuan waris? Masih bedah siasat, adakah diambil tanpa pengetahuan waris? Jadi, jom kita tengok apa jawapan dia. Proses pengambilan organ dan tisu untuk tujuan transplant hanya boleh dilakukan setelah mendapat kebenaran bertulis. Ingat, kebenaran bertulis daripada waris dan mesti dijalankan secara steril yang berbeza daripada proses bedah siasat. Jadi, sudah menjawab pertanyaan Amal. Okey? Baik, silakan. Siapa yang nak bertanya lagi? Soalan berikutnya. Ada yang nak tanya? Siapa nak tanya lagi? Okey. Alif. Silakan Alif. Okey. Adakah semua organ daripada pengikrar akan diambil setelah meninggal dunia? Adakah semua organ diambil? Macam mana tu? Okey, baik. Jom kita tengok apakah jawapannya. Tidak semestinya. Okey, pendermaan organ akan dilakukan berdasarkan kriteria berikut. Hanya organ dan tisu yang didermakan oleh keluarga. Dan organ dan tisu itu mesti masih berfungsi. Betul. Masih berfungsi dan boleh digunakan selepas kematian dan ada penerima sesuai yang menunggu. Itulah dinamakan satu ikrar sejuta harapan. Dapat menyelamatkan nyawa. Betul. Ya. Okey, baik. Jadi, siapa lagi nak tanya? Siapa lagi nak tanya? Danish ada nak tanya, Danish? Silakan Danish. Sekiranya seseorang itu meninggal di rumah, adakah dia boleh menjadi penerima organ dan tisu? Betul juga kan kalau meninggal kat rumah boleh tak nak menderma organ dengan tisu. Jadi jom kita tengok jawapan dia iaitu sekiranya seseorang itu meninggal di rumah hanya pendermaan mata sahaja boleh dilakukan dan prosedur akan dijalankan di rumah. Yang lain tak boleh. Begitu Cikgu. Mata sahaja. Jadi ingat ya, pendermaan organ ni dia kena ikrar dahulu. Ikrar dahulu baru boleh derma organ. Tak boleh tak ikrar. Jadi sebab itulah kita kena menjadi pengikrar derma organ dan tisu ya, Mira ya. Okey, baik. Jadi anak murid tanya pada saya. Mana boleh Mira? Saya pula nak tanya pada mereka. Boleh juga. Okey. Jadi saya nak bertanya kepada mereka, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, berfikir aras tinggi ini sesuai dengan
murid saya yang berumur 17 tahun lah kan. Betul. Okey, ini soalan dia. Okey, dengar betul-betul saya sebut, cuba dengar betul-betul. Penerimaan organ merupakan satu amalan yang mulia. Namun begitu, kesedaran untuk menerima organ masih lagi rendah dalam kalangan masyarakat. Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab pelbagai pihak untuk menyedarkan masyarakat supaya mereka menderma organ. Jadi di situ, kalau kita tengok di sini, bila kita baca, kata kuncinya ialah tanggungjawab. Okey, nak tanggungjawab siapa? Bila kita baca betul, apakah tanggungjawab pelbagai pihak. Jadi macam mana nak menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini? Maka Cikgu Linda nak memperkenalkan teknik basuh. Teknik basuh ini adalah teknik menjawab kemahiran berfikir aras tinggi. Jom Mira, Cikgu Linda terangkan apakah itu teknik basuh. Inilah dia. B ialah baca. Tadi kita dah baca kan? Mira pun dah tengok, Mira pun baca, anak murid pun baca dalam hati. Tetapi A ialah analisis. Analisis ini bermaksud analisis soalan dengan mencari kata kunci arahan soalan. Kata kunci arahan soalan gunakan teknik pukelang CJ yang ada di sebelah Cikgu Linda ni lah. Iaitu kan tadi tanggungjawab. Betul. Dalam ini ada tanggungjawab. Lepas itu, bila dah dapat kata kunci, tanya pada diri sendiri, nak tanggungjawab banyak pihak ke satu pihak? Jadi, apabila kamu bertanya tentang tanggungjawab banyak pihak satu pihak, maka kamu sedang menentukan subjek, iaitu tentukan subjek banyak pihak ataupun satu pihak, gunakan teknik pelbagai dimensi. Tadi kan banyak pihak kan? Betul. Jadi, bila banyak pihak, kita gunakanlah teknik dimensi diri, keluarga, masyarakat, kemudian sekolah, negara dan juga media massa. Pelbagai dimensi. Bermaksud saya ulang balik. Kalau diri ni kan Mira, diri kita lah. Saya, pelajar, murid, seseorang itu, setiap individu, remaja, kita, generasi hari ini, seorang usahawan, seorang siswazah, seorang penderma organ, itu semua diri sendiri. Betul. Tahu Mira? Kemudian keluarga. Keluarga pastinya ibu bapa ataupun adik-beradik, atuk, nenek, masyarakat. Masyarakat jiran tetangga, rukun tetangga, komuniti setempat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sekolah. Sekolah mesti ada pengetua, pentadbir, guru, murid, kaunselor, persatuan dan negara. Negara kita boleh spesifikkan iaitu kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan, Polis Diraja Malaysia dan akhir sekali media massa, televisyen, seterusnya Instagram, Facebook, WhatsApp semualah. Okey, baik. Jadi inilah teknik pelbagai dimensi untuk menjawab soalan kebat dan apabila kamu sudah memberi jawapan, kamu huraikan sedikit menggunakan teknik budak S. Huraikan sedikit. Apakah itu budak S? Inilah dia. Bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana, supaya dan seperti. Jadi anak murid saya ni dia dah biasa dah dengan teknik ini. Jadi saya nak pastikan mereka ini mahir atau tidak dengan teknik yang Cikgu Linda terangkan ini. Jadi berdasarkan soalan ni tadi, Mira kan tadi kan tanggungjawab. Betul. Iaitu pelbagai pihak. Jadi mungkin tanggungjawab diri sendiri, apa jawapan dia? Tanggungjawab keluarga, apa jawapan dia? Tanggungjawab ibu masyarakat, apa jawapan dia? Jadi di sini Cikgu Linda nak bukalah kan? Nak buka kepada anak murid Cikgu Linda. Iaitu siapa nak menjawab untuk dimensi diri? Nanti kita bagilah bintang kan Mira. Betul, kan? Cikgu. Siapa nak menjawab iaitu tanggungjawab ini daripada dimensi diri. Silakan. Siapa yang kongsikan jawapan anda? Okey, silakan Danish. Silakan Danish. Pada pendapat saya, tanggungjawab pelbagai pihak untuk menyedarkan masyarakat supaya mereka berderma organ ialah saya perlu memujuk ibu bapa saya untuk menjadi penderma organ. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa takut akan keadaan anak-anak mereka selepas membuat pendermaan organ. Saya mestilah meyakinkan ibu bapa saya agar mereka memberikan saya hak untuk menderma organ dengan menyatakan bahawa kadar pendermaan organ di negara kita amat rendah dan ramai yang memerlukan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jika saya tidak membantu mereka, siapa lagi mahu membantu? Oleh itu, saya mestilah memujuk ibu bapa saya untuk memberikan saya hak untuk jadi seorang penderma organ.
Bagus, Baiklah. sangat tegas. Saya ingin menjadi penderma organ, meyakinkan ibu bapa supaya apa? Supaya memberikan kebenaran. Okey, kebenaran kepada anak-anak untuk menderma organ. Satu lagi, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan. Ibu bapa juga berikrar menjadi penderma Betul. organ. Tapi itu dari dimensi Sudut diri. Sekarang kita pergi kepada dimensi Keluarga. keluarga pula. Siapa agaknya anak murid saya yang nak cuba memberi pendapat tentang keluarga pula? Silakan. Keluarga. Saya nak cikgu. Silakan Haris. Pada pendapat saya, tanggungjawab ibu bapa untuk menyedarkan masyarakat supaya menderma organ ialah ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke Pusat Sumber Transplant Nasional untuk menderma organ. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang akan dijadikan contoh oleh anak-anak mereka seperti bab kata peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Betul, cikgu. Oh, itu Wow. sahaja. Okey. Lupalah Mira nak Ni, bagi cikgu. bintang pada Danish tadi. Berapa bintang untuk Danish, cikgu? Danish punya penguraian sangat panjang dan jelas. Sangat meyakinkan. Saya bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Danish. Kalau untuk Haris pula, cikgu? Haris pula pendek je kan. Haris kenalah huraikan dengan panjang. Lagi mudah nak buat karangan nanti. Mana tahu kalau keluar soalan SPM pasal pendermaan organ. Okey, jadi Haris, tapi jawapan Haris betul tau. Tapi pendek, jadi kalau boleh kita nak bagi idea yang bernas, kritis. Jadi Haris, saya bagi 4 bintang. 4 bintang. Tapi tahniah kerana berjaya untuk memberikan pendapat. Betul. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada masyarakat. Silakan, siapa nak cuba masyarakat? Masyarakat. Silakan. Amal. Tanggungjawab pada pendapat saya, tanggungjawab masyarakat untuk menyedarkan supaya menderma organ ialah rukun tetangga boleh mengajukan kempen berkaitan dengan pendermaan organ. Hal ini dikatakan demikian kerana inisiatif ini dapat menyebarkan tentang manfaat menderma organ sekaligus dapat memberi kesedaran pada penduduk setempat. Lajunya Amal bercakap. Saya dengar macam kereta api. Amal, tenang-tenang Amal. Nanti kita ada ujian lisan tau. Ujian lisan untuk SPM. Kalau terlalu laju kan nanti susah pun tak nak dengar apa yang Amal nak cakap. Okey. Jadi Amal apabila bercakap kena tenang-tenang supaya kita boleh dengar apa yang Amal cakap. Tapi betul apa yang Amal cakap tadi. Pendapat Amal iaitu rukun tetangga. Bila rukun tetangga mestilah persatuan penduduk kan Mira Betul, kan? cikgu. Jadi selain daripada ibu bapa diri sendiri, rukun tetangga buat kempen, buat poster ataupun panggil pihak-pihak berwajib untuk datang memberi kesedaran Betul. kepada masyarakat setempat ya. Jadi di situ Amal saya bagi 4 bintang. 4 bintang untuk Amal. Okey, baik. Jadi tahniah kepada Amal. Seterusnya kita pergi satu soalan lagi. Baiklah, soalan terakhir, cikgu, Ya, betul. Sekolah. Siapa nak cuba? Siapa yang belum lagi ni? Silakan. Alif yang belum Alif lagi. lah. Siapa lagi? Silakan Alif. Pada pendapat saya, tanggungjawab sekolah untuk menyedarkan masyarakat supaya menderma organ ialah pihak sekolah hendaklah menjemput Pusat Sumber Transplant Nasional untuk mengadakan ceramah mengenai pendermaan organ kepada murid-murid. Hal ini bukan sahaja mampu meningkatkan kesedaran kepada murid-murid, malah dapat membimbing murid-murid dalam membantu orang yang memerlukan. Dengan ini, murid-murid akan berasa berminat untuk mendaftarkan diri sebagai penderma organ. Okey. Tapi dengan kebenaran ibu bapa tahu bila murid-murid ini yang belum lagi cukup umur di bawah jagaan ibu bapa mesti mendapat kebenaran ibu bapa ya Mira ya. Tapi langkah sekolah itu memang sangat bagus apabila Alif memberitahu bahawa menjemput pusat transplant negara datang ke sekolah. Itu satu idea yang bagus. Saya bagi 5 bintang untuk Alif. Bagi bintang, tepukan kepada tepukan Alif. untuk diri anda sendiri Diri juga. anda sendiri. Tanya. Jadi Cikgu. inilah dinamakan pelbagai dimensi. Daripada kecil, diri, keluarga, masyarakat, sekolah. Dan hinggalah ke negara, Ya, cikgu. negara media masa. Itu negara media masa, anak murid di rumah bolehlah buat latihan. Silakan Mira, saya serahkan pada Mira. Baik, Cikgu Linda, kita dah selesai memahami tentang teknik menjawab soalan kemahiran aras tinggi dengan kita pun dah tahu nak buat huraian dengan menggunakan teknik budak S kan. Banyak yang Cikgu Linda dah kongsikan. Kita akan kembali selepas ini di Menengah Atas untuk kita ketahui lagi tentang pendermaan organ. Jangan ke mana-mana.